Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Semoga fadilah dan pengurusi surau Al-Jauhar dan juga timbalannya ahli jawatan kuasanya, tuan-tuan haji dan juga puan hajah, tuan imam dan juga tuan Bilal, tuan-tuan guru dan juga yang hadirin pada maghrib yang berbahagia ini, yang saya doakan mudah-mudahan kita dapat keberkatan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan saya doakan semuanya mendapat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada maghrib yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama untuk meneruskan majlis budaya ilmu, dan insya-Allah hari ini kita akan menyambung perbincangan berkenaan tentang perkara-perkara yang boleh kita kaitkan dalam kehidupan kita, dan insya-Allah hari ini saya nak kongsikan satu tajuk berkenaan tentang hukum fiqh, berkenaan tentang serangan, hukum fiqh berkenaan tentang serangan ataupun pencerobohan ataupun berkaitan tentang tindakan, iaitu dalam bahasa Arab dipanggil asyalun. Asyalun bermakna menyerang. Apakah dimaksudkan penyerangan tersebut? Di dalam Islam, penyerangan ini ada tiga perkara, iaitu penyerangan terhadap nyawa, yang kedua penyerangan terhadap maruah, dan yang ketiga penyerangan terhadap harta. Penyerangan ataupun pencerobohan. Tiga perkara ni, iaitu orang datang jumpa kita nak bunuh kita, apa hukumnya? Orang datang jumpa kita nak nak kacau kita, nak jatuhkan maruah kita, apa hukumnya? Orang datang jumpa kita nak mencuri, merompak harta kita, bagaimanakah sikap kita terhadap perkara-perkara yang sedemikian? Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ada berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194, ada menyatakan kepada kita berkenaan tentang cerita tentang serangan ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ada berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 194 menyatakan, barang siapa yang melakukan pencerobohan atau penyerangan terhadap kamu, maka balaslah serangan tersebut seimbang dengan serangannya yang dilakukannya kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, serta ketahuilah sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam Al-Quran ini menceritakan tentang orang datang nak bunuh kita, kan? Orang datang nak lakukan perbuatan yang tak baik pada anak isteri kita. Ada orang datang lakukan perkara yang tak baik pada harta kita. Jadi Allah Taala sebut fa'tadu 'alaihi bimisli ma atada 'alaikum. Maka kalau ada orang berbuat yang sedemikian, maka bolehlah kamu balas. Disuruh kita balas. Jangan diam kan, ambillah. Biarlah kan. Maknanya kat sini kita diperintahkan untuk membalas balik berdasarkan dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang menceritakan tentang melawan pencuri, hukum melawan pencuri, iaitu hukum kita melawan pencuri. Dalam satu hadis Nabi, hadis riwayat Abu Daud, dalam tajuknya melawan pencuri, dan juga dalam tajuk Imam kitab Sunan Abu Daud dalam tajuk melawan pencuri, dalam kitab Sunan At-Tirmizi dalam tajuk bab diyat, dan juga hadis mengenai barang siapa yang terbunuh kerana mempertahankan hartanya dan juga mempertahankan maruahnya. Dalam satu hadis menyebut, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh kerana pertahankan hartanya, maka dia mati syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh kerana pertahankan keluarganya, dia mati syahid.
Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh kerana pertahankan agamanya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terbunuh kerana pertahankan nyawa dia, maka dia adalah mati syahid. Iaitu kita pertahankan 5 perkara ni, ya, kerana maqasidus syariah, iaitu tujuan syariat itu ada 5. Satu, pertahankan akal, satu, pertahankan nyawa. Nyawa ni maknanya disuruh kita jaga nyawa sampai peringkat siapa jaga nyawa dia untuk daripada dibunuh, dia pertahankan nyawa dia, dan dia terbunuh kerana pertahankan nyawa, maka dia mati syahid. Maksudnya menjaga nyawa ni dan perkara-perkara yang berkaitan dengan nyawa lah, disuruh kita bersenam, disuruh kita jaga makan, ni jaga nyawa, jaga nyawa. Maknanya maqasid syariah berkisar tentang nyawa tadi tu, kan. Yang kedua, jaga jaga akal. Jaga akal. Jaga akal tak disebut dalam hal ni. Jaga akal dia lebih kepada pendidikan, ilmu tauhid. Sebab itulah diharamkan minum arak. Minum arak sebab dia mengganggu akal. Diharamkan menyalahgunakan dadah, sebab dia mengganggu akal. Diharamkan menyalahgunakan ubat batuk. Diharamkan menyalahgunakan daun ketum. Menyalahgunakan. Jadi menyalahgunakan ni yang diharamkan, ya. Jadi itu tidak haram. Yang ketiga, maqasidus syariah adalah jaga maruah, jaga maruahnya, jaga keturunan dia. Sebab tu orang yang sama ada kaitan zina, ada hukum dia, hukum hududnya, kan. Merogol, buat kekerasan, itu ada hukum dia, kerana jaga keturunan. Lepas tu ada dalam fiqh hukum membinkan anak bukan anaknya, itu semua ada fiqh. Mana fiqh. Yang keempat, menjaga menjaga agama, jaga agama, menjaga agama. Maknanya murtad ada hukum dia sendiri. Sebab tu setengah orang dia ada hukum jaga agama tu, kat situ ada fiqh dia juga. Ada setengah orang dia ngaku murtad tapi tak murtad, begitulah, hakikatnya dia tak murtad. Yang kelima, jaga jaga dia punya hidup dia, kan. Jaga hidup dia. Jadi 5 perkara ni, maknanya 5 perkara maqasid syariah. Satu lagi saya lupa kat mana, kan. Mana kalau tuan-tuan tengok 5 perkara ni lah yang dituntut supaya kita menjaganya. Jadi dalam Islam kita diperintahkan, kalau sampai peringkat meninggal sekalipun, kita masih lagi ada yang pertahankan, iaitu syahid. Syahid. Cuma dalam bab syahid ni ada yang berpendapat kalau yang terkorban ketika berhadapan dengan tentera di medan perang, itu baru tidak perlu dimandikan, ataupun pakai baju perang, memang dia bersedia. Tapi kalau di rumah, di tempat kerja, maka ia perlu dimandikan, dalam bab mati syahid, dalam bab syahid itu. Ada perbincangan ulama lah, tapi hakikat syahid itu adalah kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dalam bab penyerangan ini, ada beberapa kategori. Satu, penyerangan terhadap nyawa. Jadi dalam Islam, ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, khususnya pengarang kitab Fiqhul Manhaj Asy-Syafi'i, dalam kitabnya Fiqhul Manhaj lil Imami Asy-Syafi'i, Syekh Dr. Mustafa Bukha dan Syekh Dr. Said Al-Barjabi dan Syekh Dr. Mustafa Al-Khin menyatakan bahawa seseorang yang menceroboh secara tidak benar terhadap orang lain dengan niat untuk membunuh atau mendatangkan kecederaan atau bahagiannya kepada fizikal, itu dianggap sebagai penyerangan terhadap nyawa. Jadi istilah penyerangan terhadap nyawa itu adalah orang yang nak melakukan pencerobohan terhadap jiwa seseorang. Jadi kalau seseorang itu dia datang nak buat penyerangan terhadap jiwa, maka dia dianggap sebagai penyerangan terhadap nyawa, penyerangan terhadap nyawa. Jadi penyerangan terhadap nyawa ini ada yang menyatakan kepada kita hukumnya adalah wajib kita mempertahankan. Jadi serangan terhadap nyawa ni kita wajib pertahankan.
walaupun siapa pun yang menyerang kita, sama ada orang Islam ataupun orang bukan Islam. Cuma dalam mazhab Asy-Syafi'i menyatakan kalau yang menyerang itu orang bukan Islam, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Dan dianggap berdosa kalau kita mengabaikan. Maknanya walaupun kita malas sekalipun, ada seorang dia malas lah kan, mati-matilah kan. Ada seorang macam tu, kita yang mungkin bapak-bapak di hadapan saya ni orangnya kuat, tapi ada seorang dia memang di bawah tengah boring, tiba-tiba ada orang datang nak bunuh, maka dia nak bunuh akulah. Jadi kat situ ada setengah orang di pahaman dia, biarkan nyawa dia dibunuh. Ramai orang saja dia malas. Ya, rupanya ada juga setengah orang ni yang memang nyawa dia sendiri pun dia malah nak jaga kan. Bila ada orang nak bunuh dia, malahan dia tak berusaha pun nak mempertahankan dengan bersungguh-sungguh. Ada orang macam tu, mungkin dia dah putus asa dengan hidup dia kan, tiba-tiba ada orang nak bunuh, dibiarkan aja lah, mati-matilah kan. Ini contohlah kan, cerita-cerita dulu, ada cerita-cerita dulu, ada setengah-setengah orang ni, ini cerita dulu lah, sama ada betul atau tidak. Saya pernah dengar juga cerita orang-orang lah, ada setengah orang ni yang bila ditangkap Jepun ni kan, ada yang setengahnya melawan, ada setengahnya macam dia boleh lari dah pun, tapi padahal ikatan yang ikat tangan itu longgar apa. Saya pernah dengar gitu-gitu je lah, kata dulu ni ikatnya longgar, dia boleh lari tapi dia malas nak lari, mati-matilah kan. Kata kita longgar ni, larilah, malaslah kan, mati-matilah gitu. Ada setengah orang macam itu, dia dah malas, dah penat nak lari, penat nak gitu, penat nak berlindung, badannya penat, mengah dengan sakitnya, tadi macam mati-matilah, padahal dia boleh lari itu. Ada pernah dengar cerita-cerita gitu lah, wallahu alam lah. Sama hari ni jangan betul lah kan. Saya peringkat ni mungkin berlaku di luar daripada Malaysia lah. Contohnya ada dia diserang oleh pemberontak, padahal dia sepatutnya dia pertahankan nyawa dia, tapi dia biarkan diri dia diikat, dan padahal dia boleh lari tu, ikatan longgar, malah ikatan dikuatkan lagi, dia malah nak lari. Dia kata nak besok matilah. Dia takut mati, tapi dia mikirkan dunia ni lagi penat berbanding mati, baik dia mati je, untung ada orang nak bunuh dia kan. Jadi kat situ dia mikirkan. Jadi kalau pemikiran macam itu, jadi ada yang berpendapat hukumnya adalah haram, ya. Sebab ada setengah orang ni tuan-tuan, memang dia tak sabar nak masuk syurga. Ada setengah orang macam tu. Mungkin kita tak sampai berfikiran macam itu, tapi ada setengah orang berfikiran. Kalau tengok cerita tanah kubur tu kan, ada satu cerita tanah kubur tu, cerita Mat Lakunan, dia tak sabar nak masuk syurga. Jadi akhirnya dia buat keputusan, dia minum racun. Jadi kalau dia minum racun, dia membunuh diri. Mungkin satu hari tiba-tiba ada datang pembunuh, dia kata ni peluang aku nak mati ni, kan. Ni ada orang nak bunuh aku pun dah banyak berzikir, aku dah jaga semayang, aku pun dah jaga solat, aku pun dah banyak tahajud, untuk ada orang bunuh, aku mati je lah. Jadi kalau sikap macam itu, maka hukumnya adalah berdosa besar, kerana dia dianggap sebagai mengabaikan nyawanya, dan juga dia mengalah kepada orang yang nak membunuhnya. Dan apatah lagi kalau yang melakukan pembunuhan tersebut orang bukan Islam, ia adalah merupakan satu penghinaan dan juga satu pelecehan, penindasan terhadap agama Islam. Jadi kalau yang menyerang itu orang kafir terhadap orang Islam, maka sebagai orang Islam kita dilarang sama sekali membiarkan diri kita dibunuh. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertahankan. Kenapa? Karena dalam mazhab Syafi'i menyatakan seandainya dia membiarkan diri dia dibiarkan dibunuh, dia dianggap dia melakukan penghinaan terhadap agama. Nampak tak? Kerana dia dibiarkan dibunuh, dia menghina diri dia sedangkan dia itu Islam. Jadi kat situ rupanya ada hukum fiqah, ya. Ada setengah orang jadi dia kena melawan juga, walaupun dia tak belajar silat, tak belajar taekwondo, tak belajar kungfu, tak belajar kungfu panda, ya. Dia tak belajar apa nama semua ke, maka dia mesti lawan juga, ya. Mesti lawan juga. Jadi kat sini tuan-tuan, mempertahankan diri daripada serangan adalah termasuk juga terhadap anggota badan dan juga keupayaan anggota tersebut, ya. Jadi kat sini orang bukan Islam, ya, kita dilarang untuk membiarkan. Cuma dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, dalam kitab
ini menyatakan tentang sekiranya yang menyerang itu adalah orang Islam. Yang menyerang dia itu orang Islam. Ya, orang Islam dan juga mangsa yang dicederakan dan juga yang nak dibunuh juga orang Islam. Penyerangnya Islam, mempertahankan atau membalas semula dalam serangan ini adalah harus dan bukan merupakan satu kewajipan. Ya, maknanya kalau berlaku perselisihan, pergaduhan, contoh ni bagi contoh lah, mungkin bergaduh di kalangan masyarakat sama-sama Islam, jiran, ya, jiran dia menundungkan senjata, jiran yang satu lagi bergaduh juga. Kat sini ada hukum fiqah rupanya. Dia bukan musuh tapi pergaduhan sesama agama, sesama agama Islam. Mungkin bergaduh perselisih pasal parking kereta kan, perselisih pasal tong sampah, kan, perselisih pasal anjing kucing dia berak dekat rumah dia kan, dia marah dengan orang tu, dia buat parang, maka kat sini hukumnya ada hukum fiqah dia rupanya. Apa hukum fiqah dia tuan-tuan? Hukum fiqahnya kalau sesama Islam kita diharuskan saja untuk pertahankan diri. Maknanya kalau contohnya dia mengamuk kita dengan parang, maka kita diharuskan saja untuk melawan balik. Maksudnya kita jangan berniat untuk membalas bunuh dia atau membalas serangan dia, tapi cukup pertahankan, dan seandainya kita terbunuh maka kita saja yang akan bunuh. Kenapa tuan-tuan? Kerana apa? Kalau dia melakukan pergaduhan dan juga penentangan, mungkin akan ada dua orang yang akan terbunuh. Dekat sini ya. Ini dari sudut fiqah dia lah kan. Tapi kita tetap kembali kepada fiqah yang asal. Man kutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang pertahankan nyawanya dalam keadaan kemudian dia mati, maka dia dianggap mati syahid. Kita boleh pegang kat situ. Tapi kita juga boleh berpegang kalau ada pergaduhan di antara dua orang Islam yang bergaduh, maka kita boleh mengambil langkah kalau bercakap dengan dia sebagaimana kisah Habil dan Kabil. Sebagai satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, hadis ini riwayat daripada Abu Daud dalam tajuk cubaan dan ujian, dalam bab larangan mengharapkan ujian, menyatakan fal yakun ka khairi ibni Adam, jadilah kamu seperti dua orang anak Nabi Adam. Disuruh jadi macam itu. Maksudnya apa? Kalau ada suatu orang yang menundung pisau ke arah kita, kita jangan menundung pisau balik ke arah dia, kerana kita tahu dia Islam, kita Islam. Mungkin jiran, ya, mungkin bergaduh sama jiran atas asbab, ialah gaduh tak puati kan, tak puati sebab kan, masalah itu, masalah ini, kita tak tahu kan, kita pula faham kita yang kena mengalah lah sebab dia menyerang kita kan. Kenapa kita tak nak bergaduh? Kata Kabil pun, kata Habil pun tuan-tuan kan, Habil ketika menjawab serangan daripada Kabil dalam surah Al-Ma'idah ayat 27 ayat hingga 30 menyatakan apa dia? Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah dua orang anak Adam, Habil dan Kabil, yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban untuk mendampingkan diri kepada Allah, lalu diterima salah seorang daripada mereka, iaitu Habil, dan tidak diterima korban daripada Kabil. Berkata Kabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Maka Habil menjawab, hanyalah Allah yang akan menerima korban daripada orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya jika engkau hulurkan tangan kamu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan sekali-kali menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Ini nampak tak tuan-tuan? Kat sini ulama di kalangan mazhab Asy-Syafi'i menyatakan kalau ada orang Islam yang bukan dia nak membunuh kerana nak merompak, ataupun dia bukannya orang asing, kita tahu dia tu siapa, ialah kenal satu jamaah, ataupun dia tahu rumah dekat mana, tapi mungkin marah kerana nafsunya, mungkin asbab pergaduhan yang tidak dapat dibendung, maka kat sini mazhab Syafi'i menyatakan hukumnya hanya harus. Kerana apa? Kita dilarang sama sekali melawan yang demikian. Tapi kalau dia datang nak merompak, tiba-tiba kita tak sempat tanya apa agama kamu, dan tak sempat dia datang rompak pisau dah, kau agama apa? Tak ada sempat lah, cik tolonglah cik, janganlah bunuh saya cik, itu saja kita cakap kan. Kan, mana ada orang sempat tanya agama ke apa bila dah nak merompak, nak bunuh. Tapi kalau dalam bab gaduh-gaduh macam ini, maka kita hanya harus. Tuan-tuan boleh pegang kat mana lah, tuan-tuan nak pegang kat arus boleh, tuan-tuan mungkin boleh pegang pada
nak pertahankan nyawa pun boleh, pilih antara dua. Mungkin ini berlaku Habil dan Kabil ni mungkin antara abang adik-beradik lah. Kadang-kadang kan berlaku adik-beradik gaduh, gaduh, adik mengamuk keluarkan gunting kan. Abang fikir jangan gaduh dah. Okey, abang mengalah kan. Aku tak terima kau gini ni. Kau suruh adik dia stres. Maka tiba-tiba adik dia cucuk dada abang dia, contoh. Abang dia tak nak mengalah. Sebab abang fikir dia, kalau contoh dia mencucuk balik dada adik dia, kan dua orang mati. Atau dia tak nak bergaduh. Kat situ sebenarnya hukum fiqah. Cuma kita boleh berfikiran secara matang lah tuan-tuan. Pada saya kalau macam ni kita lari lah, bukan kita melawan. Betul tak? Okay, kalau dia orang bagi senjata, maksudnya kita tidak meneruskan pergaduhan. Kita lari lah maksudnya. Pergi balai polis ke apa kan? Betul tak? Kalau kita biarkan, kita bentengkan dada kita, kita macam jadikan dada kita perisai. Maksudnya ini maksud kat sini saya ingat begitulah. Maksudnya supaya kita larikan diri, tidak ada pergaduhan. Maknanya kat sini penyerangan balik terhadap orang nak membunuh, kalau sesama Islam adalah hukumnya harus, maka kat sini kita boleh fahamkan kita dituntut supaya larikan diri untuk mengelakkan daripada pergaduhan. Tapi kalau bukan Islam, kita boleh menyerang balik. Kalau orang itu memang nak datang nak bunuh kita, masuk kat sini. Tapi saya rasa kalau atas asbab pemikiran yang rasional pun kita boleh memikirkan caranya pun lari pun boleh jugalah, kan. Maksudnya kita tak nak, kalau kita nanti terbunuh dia kan, kita nak kena jawab pula, masuk bicara apa ni, naik court kan, masuk mahkamah lagi lah satu hal. Baik kita berlarikan dia juga, dua-dua lari lah, senang tuan-tuan, mudah kan. Mana mengelakkan pergaduhan ini lagi bagus. Kerana dalam kaedah usul fiqh ada menyebut izal taqa dararaini akhafu minhuma. Kalau bertempung dua perkara yang mudarat, carilah yang paling ringan padanya kan. Kalau orang tu datang nak bunuh kita bantai balik, mungkin akan kita terbunuh atau dia terbunuh. Tapi kalau kita larikan diri, lagi selamat. Ni mana lagi selamat lah, cari jalan mudah. Ataupun kita masuk bilik, larikan diri kan. Ataupun kita elakkan daripada berjumpa dengan orang yang mungkin ada masalah mental, jiwa koyak dan sebagainya kan. Kita tak tahu, dia kalau tak koyak dia takkan sampai peringkat keluarkan pisau, kerana tahu bahayanya bergurau dengan pisau atau marah dengan pisau. Dalam satu hadis Nabi pun ada larangan kita memegang benda tajam. Bab benda tajam ni pun tuan-tuan ada larangan. Kalau tak ia dilarang sama sekali memegang benda tajam. Sampai satu peringkat ni kita tidak dibenarkan memegang benda tajam, kecuali kalau memang perlu sangat. Kalau boleh benda tajam ni jangan dijadikan sebagai mainan. Ada setengah orang ni dia mainan di jalan mana-mana bawa pisau, bawa main tangan kan, ada macam tu. Ada setengah orang dia jadikan pisau tu keychain sebagainya, ada kan. Benda ni tidak dibenarkan. Malahan kalau kita tengok pun dalam Islam pun, kanak-kanak pun dilarang pegang benda tajam. Maknanya benda tajam ni sebenarnya tak boleh jadikan sembarangan. Ada larangan memegangnya dan juga menggunakannya pada hal-hal tertentu saja. Potong bawang, potong ayam, itu pun lepas tu kena simpan balik dekat dalam dia punya bekasnya. Dia tak boleh digunakan sembarangan. Kalau tak ada kepentingan tak boleh. Lepas tu kalau mak-mak ni macam ibu-ibu di hadapan saya, kadang-kadang balik-balik tiba-tiba nampak anak ke cucu ke pegang pisau. Kadang-kadang kita bila budak-budak ni, bila kita biarkan, nanti dia buat aktiviti lah, dia bijak kepala dia, nak pisau, ambil gunting, dia gunting-gunting pisau. Kita pun tengok dia pukul 10 malam masih lagi pegang pisau. Dia tangkingnya, woi pisau ni, mana boleh pakai pisau malam-malam. So dia balik. Itu sebenarnya benda tu besar kan dibiarkan lama-lama kena rasuk cucu kita kan. Digunting telinga atuk dia, nenek dia kan, anak-anak bapak. Jadi kat sini mustahak kita daripada kita menjaga perkara-perkara yang boleh mendatangkan bahaya. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, dia ada satu kisah tuan-tuan berkenaan tentang serangan orang muslim terhadap orang muslim ni. Kisah bagaimana Nabi Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan ni tuan-tuan, dalam satu riwayat, ketika beliau diserang, beliau telah melarang tenteranya yang seramai 400 orang yang mempertahankan baginda pada ketika itu, mempertahankan Sayyidina Uthman pada ketika itu. Sebaliknya Sayyidina Uthman berkata kepada mereka,
kepada mereka-mereka yang yang nak menyerang mereka, dia cakap dengan hulu balang ataupun pengawal dia, yang mengawal dia, dia kata okey, kamu tak payah pertahankan aku. Sebaliknya dia cakap dalam pada waktu itu ketika penyerang datang, dia cakap, wahai tuan-tuan, barang siapa yang meletakkan senjata, maka kalian adalah menjadi orang-orang yang baik dan juga orang yang dibebaskan. Malahan dia cakap itu. Dia tak benarkan pun pengawalnya itu meneruskan penumpahan darah. Sebab apa? Dia takut pada ketika itu yang nak melakukan pencerobohan terhadap Sayyidina Osman pun orang Islam, dan yang mempertahankan dan pengawal-pengawal yang pertahankan pun Islam. Jadi Osman tak nak ada pergaduhan. Jadi dia kata daripada ini dia suruh pengawal dia pergi, dan orang yang menyerang tu dia kata jangan dihalang, sebab kalau akan ada penghalangan maka takut sama ada pengawal dia meninggal ataupun yang menyerang meninggal. Akhirnya Sayyidina Osman menyatakan, barang siapa yang meletakkan senjatanya, kamu semua akan menjadi orang yang baik dan akan mendapat kebebasan. Pada ketika itulah orang yang degil terus menyerang dan membunuh Sayyidina Osman bin Affan. Orang-orang tersebut, orang-orang Khawarij pada ketika itu, orang yang walaupun mereka ini agak agresif, tapi masih lagi pada waktu itu mungkin Sayyidina Osman tidak mahu ingin melakukan penumpahan darah. Jadi Sayyidina Osman memikirkan tidak ada penumpahan darah. Jadi akhirnya dia yang terkorban. Ni masuk kat sini Sayyidina Osman memikirkan kat situ. Jadi tak nak ada penumpahan darah, dia biarkan orang datang serang dia. Sebab yang menyerangnya itu bukan orang orang kafir yang jelas-jelas kafir. Mungkin pada ketika berlaku zaman fitnah, yang mana orang yang mungkin ikut-ikut pun ada sekali, orang yang tak jelas dari sudut pegangan pun ikut sekali, maka dia tak nak ada banyak penumpahan darah, biarlah dia biar nak bagi puas semua orang. Kat situlah maka pemikiran yang Sayyidina Osman inilah yang disebut sebagai tuan-tuan, iaitu penyerangan orang Islam terhadap orang Islam. Jadi dalam bab penyerangan melibat nyawa, jadi tuan-tuan boleh pegang kat manalah. Tapi saya kalau diberi pilihan, saya pegang yang kat pertama tadi, iaitu man qutila duna damihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terkorban kerana pertahankan nyawanya, maka dia tetap syahid. Kita tetap jaga juga, kalau taruh boleh lari, larilah. Tapi kalau tak lari, terpaksa pertahankan jugalah. Kita pun tak nak dia mana tahu kita ngelakkan, maknanya kat situlah kita dituntut supaya pertahankan nyawa. Jadi mungkin situasi yang berlaku kepada Sayyidina Osman ni tuan-tuan, tak sama situasi yang berlaku kepada kita, kan? Kerana Sayyidina Osman ni seorang khalifah, kita individu, kan? Mungkin kita aja yang dia nak. Sayyidina Osman ni satu negara. Jadi mungkin Sayyidina Osman memikirkan maslahah. Kalau dalam kaedah usul fiqh menyebut apa? Tasarruful a'immah manutu bil masalih. Apa yang dipikirkan perlu oleh pemerintah adalah sesuai untuk kemaslahatan masyarakat. Pada ketika itu Sayyidina Osman berpikiran sebagai khalifah, dipikirkan maslahat dia. Tapi kalau kita tak ada masalah, kita seorang aja, kan? Jadi tuan-tuan, itu satu penyerangan terhadap nyawa. Yang kedua tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, serangan terhadap maruah. Ni serangan terhadap maruah ni, saya kira kalau seorang wanita lah yang nak dipelecehkan, dia terhadap, saya ingat negara-negara yang mungkin orang laki-lakinya ganas, ataupun masyarakatnya mungkin orang laki-lakinya ni mungkin dah terlalu ramai, tidak berkahwin. Kalau kita tengok ada setengah-setengah negara ni, ibu-ibu, bapak yang saya muliakan, syarat nak kahwin terlalu ketat. Saya ingat Malaysia tak ketat sangat, Malaysia okey negara. Tapi ada setengah-setengah negara ni ketat sangat dia punya syarat dia. Syarat dia apa dia? Mesti ada rumah. Nak pinang anak dara dia kau ada rumah dah belum dah tanya rumah lu. Setengah orang kata, ada setengah orang ni kadang-kadang nak kahwin pun dapat beli rumah pun dah pencen, kan? Itu pun rumah flat, betul tak? Dah pencen baru dapat rumah. Kadang-kadang dah pencen tu baru dapat rumah. Ada setengah-setengah orang ni. Tapi dalam masa tempoh dia berkahwin tu dia menyewa, bahagia juga. Tapi ada setengah negara, mesti syaratnya siapa yang ada rumah
dia diutamakan. Jadi kebanyakan mereka sanggup memadukan kepada orang laki-laki yang kaya daripada dikawinkan kepada lelaki bujang yang tak ada rumah. Itu masalah yang berlaku di setengah-setengah negara lah. Ada negara tu, saya lupa nama negara, tapi saya pernah dengar satu tajuk itu. Jadi pada ketika itu mungkin orang laki-laki terlalu ramai yang tidak boleh berkahwin. Jadi mungkin masalah sosial berlaku. Jadi mungkin berlaku setengah-setengah tempat mungkin, ya, dan akhirnya boleh mendatangkan masalah kat sini. Jadi jawapannya, bagi seorang wanita yang dipelecehkan, maka wajib baginya tetap untuk pertahankan nyawanya walaupun dia terkorban. Jadi kat sini hukuman mempertahankan maruah adalah fardu ain bagi diri dia. Dia tak boleh biarkan diri dia. Maksudnya seorang wanita kalau melibatkan pencerobohan, sama ada lelaki pun dia juga, karena laki-laki pun kena kerjakan juga kan. Maka laki-laki ke perempuan ke yang nak dipelecehkan oleh lelaki yang lain, atau perempuan nak pelecehkan lelaki, maka wajib baginya mempertahankan maruahnya. Jadi seorang laki-laki wajib pertahankan dia punya maruah, ya, dia punya kehormatan dia lah, sehingga kan walaupun terpaksa berkorban nyawa. Ini tentang maruah, ya tuan-tuan, ya, tentang maruah. Jadi kalau kita tengok orang yang terlibat dalam pencerobohan terhadap maruah ni, kita kena pertahankan. Jadi orang-orang, sama ada bapak dia ke, kita kena pertahankan maruah kat situ. Mana kalau ada orang melakukan pencerobohan terhadap maruah, maka yang jadi mangsa itu wajib pertahankan, dia tak boleh biarkan. Sebab itu wajib saddul zara'i. Kan dalam kaedah usul fiqh, kita ni sebagai seorang perempuan ataupun kita sebagai seorang lelaki, kita kena ada saddul zara'i. Apa makna saddul zara'i? Mencegah. Saddul zara'i, mencegah daripada perkara ni timbul. Sebab tu daripada kecil lagi dah dididik berpakaian yang menutup aurat. Itu daripada kecil lagi dah dididik tentang halal dan haramnya dalam pergaulan, bahayanya zina, bahayanya berada dalam perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Ta'ala. Berada di tempat-tempat yang boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah pesan, wattaqu su'uzzon nasi alaikum. Ingatlah kamu pada sangkaan buruk manusia terhadap kamu. Sebab tu kalau ada setengah orang ni, dia tak boleh lalu-lalu kawasan-kawasan yang boleh mendatangkan fitnah kepada dia. Dia lalu kan, lalu-lalu pergi tempat kelab malam. Macam saya kerja kat bahagian pokok kuasa Jabatan Agama Islam ni, kalau nak pergi ke bahagian contohnya kelab malam ke rumah urut ke apa, saya pakai baju pokok kuasa yang kilat tu, macam polis tu kan, penguat kuasa, belakangnya JAIJ, penguasa JAIJ kan, Jabatan Agama Islam Negeri Johor kan. Jadi orang tahulah pokok kuasa sebenarnya adalah taklah kata, ustaz pergi sini ya, buat apa kan. Jadi bengang, kelang kabut dan jawab macam mana kan, mana tahu pergi kat belakang ni, kawasan-kawasan sini kan, belakang ni banyak kedai ni kan, belah sana. Berapa kali juga kami pergi rumah urut tu. Itu kalau saya lalu tu pakai baju biasa tu, tu jumpa bapak-bapak, ustaz, saya pun tanya, bukan malam ni ada ceramah ke? Tiba kan. Ceramah dah lepas sebulan sekali, ini minggu ni datang buat apa hal? Dah dia cakap, ustaz ni buat apa ceramah kat mana lagi kan. Lepas tu kena pakai baju bernama JAIJ. Contohlah malam-malam buat apa ni, jalan sebagainya. Jadi kat situ dia dianggap sebagai saddul zara'i, mencegah lebih baik daripada mengubat. Al-wiqayah khairum minal ilaj, menjaga lebih baik daripada mengubat. Jadi konsep menjaga itu mustahak, supaya tidak ada penyerangan. Sebab tu anak-anak muda ni kena jaga, laki-laki. Laki-laki ni kalau satu peringkat, dia mesti kena jaga dia punya iman dia, kena jaga dia punya akhlak dia. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi pernah bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, barang siapa di kalangan kalian yang mampu nak berkahwin, kahwinlah. Fa in lam yastati'
fa'alaihi bisaum. Barang siapa yang tak mampu nak berkahwin, hendaklah bagimu berpuasa. Fa'innahu lahu iwaj, baginya dengan berpuasa itu adanya ubat, pencegahan. Wa aghadhu lil basar, dan mampu untuk menundukkan pandangan. Itu maksudnya kat situ ada hukum fikah dia. Maksudnya kat situ ya. Penjagaan terhadap apa nama tuan-tuan? Penjagaan terhadap yang disebut sebagai al-wiqayah, maknanya terhadap maruah, maruah. Itu yang ketiga lah, yang kedua. Dan yang ketiga tuan-tuan, serangan terhadap nyawa. Ni ibu-ibu bapa saya nak kongsikan tentang serangan terhadap nyawa. Contohlah, dia ada hukum fiqh juga. Harta ialah sesuatu yang berharga dan bernilai di sisi syarak, sama ada dimiliki dengan cara yang disyariatkan atau sekadar dengan menguasainya. Ni ya, maknanya hartanya ada dua. Satu yang dimiliki secara syariah, maksudnya jual beli, tuan-tuan dapat dari sudut wakaf, ataupun dapat daripada orang wariskan, bapak meniaga, itu syariat. Satu lagi menguasai ni pada hukum asal dia tak syariat. Contohnya apa? Anjing, bela anjing kan. Bela anjing ni kalau kau tak boleh, tapi kerana bela anjing sebab ada ladang, katakanlah dalam ladang tu tanam sayur, elakkan daripada babi datang, daripada landak datang, bela anjing dekat kebun tu, 10 ekor. Bila datang ya, anjing datang, dan anjing suka berpeluk-peluk, jilat-jilat. Setiap kali balik mandi lumpuh, sebab apa? Sebab anjing dah sayang dengan dia, kena jilat-jilat semua kan. Orang tengok pakai suku haji putih macam ni, kena jilat-jilat kan. Orang tengok dia jauh ni, apa punya ajaran ni ya, punya ada kebun. Jadi dia menguasai, menguasai. Itu pun dianggap sebagai harta dia kan, harta dia. Jadi dalam kaedah fiqh, dalam kaedah fiqh ada bab harta ni. Kita kena faham tentang harta ini, dengan nyawa berharga lagi nyawa, betul tak ya? Jadi dalam bab harta ni ada beberapa pandangan. Serangan terhadap harta dan mangsa adalah pemilik harta, maka pembalasan dalam keadaan ini adalah sekadar diharuskan saja. Maknanya kalau ada orang nak nyerang kita, nak curi duit kita boleh biarkan dia ambil duit kita, sebab nyawa lagi mustahak. Yelah, pencuri ini insya-Allah lah kita yakin yang dia, kalau dia bunuh juga, maka dia kira kita dah ada apa nama istilahnya tuan-tuan, dah ada fiqh. Kita dah belajar fiqh. Kita belajar fiqh dalam kitab Fiqh Syafi'i karena Syekh Dr. Mustafa Buha dan Syekh Dr. Al-Barjabi dan Syekh Dr. Mustafa Al-Khin ada menyatakan tentang bila ada orang penyerangan terhadap harta, perompak datang, kita pula dah usia, mungkin dah uzur, mungkin bapa-bapa sihat tapi mungkin kali itu terlalu penat sangat, mungkin ada majlis kahwin, badannya lemah kan, waktu kan ada sakit makan ubat, sakit jantung kan, ibu-ibu bersama, tiba-tiba ada perompak ramai pula tu, 5 orang. Perompak tu pun cakap, jangan disentuh, ini pencuri. Jangan pencuri pula, jangan disentuh, ini orang, ini rumah kan. Dia cakap pencuri pula. Kata tuan rumah, siapa pencuri? Engkau ke aku? Kan, jangan sentuh, ini orang rumah, pakcik ni kita jangan pegang, tapi kalau dia melawan kita tembak dia. Jadi kita fikir, okeylah, awak ambil dah harta saya, nak ambil semualah, ambil sekali ni, gerobok-gerobok lama sekali, baju-baju arwah ni anak saya yang sida ni awak pun ambil sekali lah. Saya pun ni baju banyak ni, kebetulan ambillah baju sekali. Tak apa, saya bagi, memang saya nak bagi cari orang, tak ambil baju sekali, tak apa baju kan, suruh ambil baju sekali kan, baju sekali. Nak ambil baju, kita bercakap ada baju lawa ke apa, bagi dia tuan-tuan. Harta nak ambil lah, yang kita boleh skip, kita skip lah. Yang kita boleh cakap tak ada lah, macam harga duit ke apa, kita cakap ini saja yang ada pada saya, awak ambil, awak cepatlah keluar ya. Anak isteri saya dan sakit jantung, nanti saya kalau awak lama-lama saya boleh ni nanti awak lagi apa nama contohnya, sudah kita temberang sikit lah kan. Dalam bab bohong ni boleh, dalam bab bohong ni dalam satu hadis Nabi tentang bohong ni, tentang apa, dalam satu hadis Nabi sebut apa, kullu makzubin, semua pembohongan, maktubun alaihi, ditulis ke atasnya, illa min salas, melainkan 3 perkara. Salah tu apa? Idza kadzdzaba
rajulun li akhihi liyusliha bainahuma. Kalau berbohong seorang kawan dengan kawan yang lain untuk memperbaiki dua orang yang sedang bertelagah. Katakanlah si A dengan si B, si C bergaduh. B dengan C bergaduh. Maka B kata C, B kata A kata B depan C ni. Jadi C pun cakap cara macam mana? Dia pun cakap dengan A, dia kata B ni baiklah. Sebenarnya dia cakap depan kau aje, dia marah, tapi belakang kau dia suka kau. Ataupun dia cakap dengan B ni baiklah, depan kau dia cakap marah, belakang dia baik dengan kau. Satu lagi apa? Idza kadzaba fil harbi fa innal harba wal khida'ah. Berbohongnya seseorang di dalam peperangan, karena peperangan itu merupakan satu tipu daya. Itu satu contoh. Mana dalam bab ni, dalam peperangan ni, dia curi harta kita, dia kira perang lah kan. Orang menceroboh harta kita bohong kan dia. Ada tak harta? Tak ada. Saya ni orang masjid, mana orang ni nipu. Tadi dia cakap orang masjid tak masjid. Mana mesti pakcik tahu pakcik atau pakcik kan. Maknanya dia dah ambil. Pada ketika itu tuan-tuan, dalam bab fiqh, maka kita dibenarkan untuk tidak melawan dengan harapan diselamatkan nyawa kita. Maka kalau fiqh menyebut serangan terhadap harta, hukum mempertahankannya memanglah menjadi keutamaan, tapi hanya sebagai sekadar diharuskan saja. Mangsa boleh mengalah dan boleh menyerahkan hartanya saja, namun dalam masa yang sama mangsa juga boleh bertindak balas. Jadi tuan-tuan pilihlah. Kalau yang datang tu mungkin dah lah mabuk, waktu melayang pula nak merompak, memang nak kena lah, pelangkong sekali. Tuan-tuan pula tu tengah pegang palu kelapa kan, tengah baru datang buat pisau, kita pula buat parang, tengah potong daging, memang nak kena sekali lah dia punya perut dia kan. Itu tak apalah kan, bagi dia sergah aje pun. Macam tu maksudnya. Dalam bab fiqh, kalau kita ada peluang untuk pertahankan nyawa, maka kat situ ada hukum fiqh untuk kita pertahankan nyawa berdasarkan kepada pandangan ulama. Jadi mazhab Syafi'i menyatakan kat sini, dia tidak terangkan kita kepada suruh kita serahkan harta sebenarnya. Dia tak serahkan macam tu. Mazhab Syafi'i menyatakan kita ada dua pilihan, ibu-ibu, bapa-bapa yang saya muliakan. Pertama, kita dibenarkan untuk serahkan harta kita. Bukan niat kerana kita mengalah, tapi kita berfikiran yang mungkin kita lemah untuk berlawan dengan mereka, kerana mungkin asbabnya mungkin kita akan dibunuh. Mungkin akan perkara yang jauh lebih teruk, mungkin dia nak cepat, mungkin penjenayah tu mungkin jenis jenayah yang memang nak duit, memang kepala pun tengah kacau, takut kita tak nak menambahkan lagi masalah. Ataupun kita boleh melawan. Maka kat sini ulama mazhab Syafi'i tidak pernah mengatakan hanya sebelah pihak saja kita serahkan, tapi sebaliknya mereka berpandangan juga boleh kita melawan. Dan seandainya kalau kita korban, tetap dalam satu hadis Nabi SAW yang kita telah bincangkan sebelum ni, man kutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang terkorban lantaran kerana menjaga nyawanya, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang mati syahid. Maka kat sini tidak ada istilah tuan-tuan tidak boleh tidak melawan. Maknanya kalau kadang-kadang setengah orang ni, dia bila faham fiqh tapi tak kena dengan jiwa dia lah. Tak aku nak serahkan nyawa, serahkan duit aku gitu je. Duit ni aku tahu lah mahal, tapi pencuri ni akan dibagi. Tuan-tuan pula jadi ahli silat, bapak-bapak di hadapan saya ni mungkin orang ada silat gayung, silat cekak ke apa kan, dah lama tak sparring. Pula tu penjahat tu pula tu kurus kering pula tu. Memang kecil pula tu kan. Suara je besar, yalah. Waktu kurus kecil kan. Macam tak makan apa, memang kena lah kan. Kaki dia bergetar ke apa sebenarnya. Maka kat sini lah sebenarnya kita boleh bertindak. Kasih dia cukup-cukup supaya apa, supaya mungkin jadi serik dan pengajaran yang berguna untuk mereka. Jadi tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekian. Jadi tentang kita ni memang dituntut untuk menjaga ketiga-tiga tadi itulah. Dalam bab serangan ni biasanya melibatkan tiga. Satu, melibatkan nyawa.
yang kedua melibatkan maruah, dan yang ketiga melibatkan harta. Jadi dalam ketiga-tiga perkara ini merupakan satu perkara yang kuat, ya. Cuma kalau kita tengok dalam satu kisah dululah, ada ayat Quran yang menyatakan tentang orang-orang yang mustad'afina fil ardi, ya, orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas ni tuan-tuan, dia ada dua golongan. Satu, orang-orang yang tertindas ni orang yang memang lemah, yang tak mampu nak bergerak, yang tak mampu nak berusaha, memang lemah betul. Tapi ada setengah orang yang dia mengatakan dia mustad'afina fil ardi, padahal dia sayangkan nyawa, sayangkan harta dia, kan pada ketika Nabi SAW berpindah daripada kota Mekah ke Madinah, pada ketika itu ada beberapa orang umat Islam yang sayangkan binatang ternakannya, sayang dia punya hartanya, sayang dia punya tanaman-tanamannya, tidak mau berpindah, tidak mau berpindah mengikut baginda Nabi SAW, dan mereka akhirnya dibunuh oleh orang-orang yang musyrikin, dibunuh dengan kejam, ya. Dan mereka klaim diri mereka mustad'afina fil ardi, sedangkan dalam Al-Quran menyatakan Allah Ta'ala menjadikan bumi ini luas. Maknanya kalau ada setengah orang dia rasa dirinya dianiaya sekalipun, tapi kalau perkara tersebut hanya pada pandangannya, tapi tidak pada pandangan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tetap juga tidak mendapat golongan orang-orang yang mustad'afina. Jadi kalau tuan-tuan tengok, orang yang teraniaya ataupun orang yang tertindas ataupun orang yang diklaim sebagai yang dibuli oleh seseorang ni, Allah Ta'ala suruh mereka pindah. Jadi pindah ini adalah satu langkah yang ada dalam hukum Islam, jadi syarak. Jadi kalau contohnya dekat rumah tu dia kena buli, contohlah kat masyarakat tu dia kena buli, ataupun kat dalam pekerjaan pun dia kena buli, maka jawapannya berhenti dan pindah. Itu dia, ya, mana pindah. Sehingga kan kalau dia peringkat dia pindah negara pun, mungkin kat negara dia tak dianiaya oleh orang, dia kerja tak dibayar gaji, mungkin tanah ni dirampas, ataupun mungkin tempatnya diceroboh, maka kena pindah. Mana pindah ini adalah satu jalan yang ada dalam hukum fiqah, supaya kita tidak dianiaya di tempat kita duduk. Mungkin kalau di Malaysia ni mungkin kita tak nampak sangat, tapi kalau kita berada di tempat-tempat yang mungkin di negara-negara yang rakyatnya itu saling ceroboh-menceroboh, kan, mungkin di kawasan Afrika lah, negara-negara Afrika ni kan banyak cerobohan, rampas tanah, rampas tu, pemberontak ni datang tu, yang ramai orang Afrika ni pindah pergi Eropah, tuan-tuan, pergi ke Amerika, kan, negara-negara Arab pun sama, pindah, kan, pergi ke yang ada intelektual dia, cendekiawan semua pindah, ya, tak nak duduk dekat tempat negara dia. Sebab apa? Sebab mungkin mereka berpegang pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kalau rasa diri ini diancam dari sudut nyawanya, diancam dari sudut maruahnya, diancam dari sudut hartanya, maka berpindahlah. Ya, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut tuhajiru tastaghnu, tusafiru tastaghnu, tasumu tattasihu. Nabi sebut dalam hadis, berhijrahlah kamu, bermusafirlah kamu, nescaya kamu akan menjadi kaya, dan berpuasalah kamu, nescaya kamu akan menjadi sihat. Ini dia perkara-perkara yang dikaitkan tentang penghijrahan, ataupun perkara-perkara yang boleh dikaitkan dengan untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Maka kat sini kita boleh kaitkanlah tentang hidup yang lebih baik. Apabila kita berada dalam keadaan diserang, maruah kita direndah-rendahkan, dan juga harta kita dirampas oleh orang-orang yang mungkin tidak bertanggungjawab. Datang rampas tanah, halaunya orang tu dan sebagainya. Jadi aku lu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.